Saya nak masuk perbahasan yang terakhir ni tuan. Perbahasan yang terakhir. Boleh? Okey. Okey. Fokus ya. Saya nak bincang tajuk yang terakhir berkaitan dengan jumlah yang ketiga. Cuba tengok jumlah yang ketiga sekejap. Jumlah yang ketiga ya. Summa Allah yunshi'u an-nash'ata al-akhirata. Okey. Okey, sekarang ya. Tengok tuan. Apa yang penting tuan? Apa yang penting ya? Okey. Tuan Kamurat Zaman dah bantu ya. Okey, lihat nota 13 hari bulan 7 ya. Lihat nota 13 hari bulan 7. Boleh? Okey, sekarang tengok tuan. Saya nak ulang balik masalah jumlah tadi. Ya. Jumlah tadi tuan-tuan dah ketahui dia ada dua saja secara asasnya, iaitu ismiyah dan juga fa'liyah. Betul tak? Okey, sekarang tengok tuan. Jumlah ismiyah tuan-tuan dah tahu kita ada subjek, kita ada predikat. Betul tak? Ya, kita ada predikat ya. Baik. Fa'liyah pun sama tuan-tuan. Kita ada fa'il, fa'il dan juga maf'ul. Baik, sekarang tengok dekat depan ya. Tengok tuan-tuan. Tengok tuan-tuan, perhati betul-betul apa yang saya nak tunjuk ni. Subjek tuan-tuan dah belajar syaratnya mesti isim yang berbaris depan. Betul? Fa'il pun mesti isim yang berbaris depan. Maf'ul pun mesti isim tapi dia adalah berbaris atas. Boleh? Yang tu dah selesai. Kita dah bahaskan ya. Baik. Sekarang tuan, yang terakhir pada malam ini tuan. Wajib fokus tuan. Tak faham tanya nanti ya. Okey. Untuk malam ni wajib tanya ya kalau tak faham. Fokus pada predikat. Okey. Predikat tuan. Hari ni kita nak fokus predikat. Subjek, fa'il, maf'ul dah selesai. Boleh? Fa'il minggu depan. Fa'il minggu seterusnya. Boleh? Minggu seterusnya. Malam ni nak fokus predikat tuan. Okey. Apa yang tuan-tuan kena faham pada malam ni? Predikat ni tuan-tuan, yang menjelaskan ada apa dengan subjek ini tuan-tuan, ada 3 keadaan tuan. Kita ada berapa keadaan? 3 keadaan. Okey, tengok tuan. Ada berapa keadaan? Ada 3 keadaan. Perhati betul-betul ya. Sebab saya nak tanya soalan saya nanti tuan. Okey. Kalau predikat itu tuan-tuan jumpa predikat, dia ada 3 kemungkinan tuan. Sebab tu kita bincang kemudian. Sebab dia banyak tuan ya. Sebab yang banyak-banyak ni mesti tuan-tuan rasa alah banyak ya. Ada 3 pula kan. Nanti dia akan fikir lain ya. Okey, sekarang tengok tuan. Mudah saja ya. Dia ada kemungkinan dalam bentuk isim. Ya. Boleh jadi dalam bentuk fa'il.
boleh jadi dalam bentuk haraf, tuan-tuan. Dan biasanya dia adalah haraf jar, tuan-tuan. Haraf jar lagi, tuan-tuan. Dia yang diambil kira dia haraf jar, tuan. Dalam banyak-banyak harafnya haraf jar je yang diambil kira. Boleh, tuan? Okey, sekarang tengok, tuan. Saya ulang sekali lagi. Dalam bahasa Arab, tuan-tuan, ya, saya padam yang lain, tak ada kaitan dah, tuan-tuan. Saya nak fokus pada predikat, ya. Kalau yang lain, tuan-tuan, subjek, fa'il dan juga maf'ul tadi wajib dalam bentuk isim tadi, kan? Baik. Adapun predikat dalam bahasa Arab, tuan-tuan, tuan-tuan akan ada 3 kemungkinan, tuan-tuan. Boleh jadi predikat yang menjelaskan isim itu adalah isim juga, tuan-tuan. Contoh, sebagai contoh, apa dia, tuan-tuan? Contohnya ialah Muhammad. Muhammad Jamil. Muhammad cantik, tuan-tuan. Ya? Muhammad cantik. Muhammad cantik ni dua-dua adalah kalimah isim. Betul, tuan? Baik. Muhammad isim, Jamil pun adalah kalimah isim. Betul, tuan? Muhammad maksudnya Muhammad lah, Jamil maksudnya cantik. Jadi kalau saya tanya Muhammad Jamil, ini jumlah apa? Dia jumlah ismiyah lah. Sebab dimulai dengan kalimah isim, kan? Baik, sekarang kalau dimulai dengan kalimah isim, maka dinamakan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah cari berapa perkara? 2 perkara. Yang pertama subjek, yang kedua predikat. Betul, tuan? Mana subjek kita? Muhammad, tuan. Sebab kita memang nak bincang pasal Muhammad. Betul? Ada apa dengan Muhammad? Muhammad tu cantik. Maka cantik itulah dinamakan predikat. Boleh, tuan? Ya. Dan kalau tuan-tuan jumpa dua-dua kalimah isim ini, tuan, dia tak ada masalah, tuan. Tidak ada masalah, dia akan ikut kaedah kita, tuan-tuan. Iaitu baris depan, predikat pun baris depan. Betul, tuan-tuan? Sebab kita dah belajar predikat baris depan, kan? Jadi tuan-tuan boleh baca Muhammadu Jamilu. Muhammadu Jamilu. Okey, sekarang yang pertama ni jelas ke tak jelas? Tulis dulu, tuan-tuan. Yang pertama dulu, isim sama isim. Ya. Muhammad isim. Muhammad isim. Jamil pun isim, tuan. Itu yang pertama, tuan. Dua-dua isim, boleh? Jadi macam mana tuan-tuan nak tahu, tuan-tuan? Dia isim ke fi'il ke haraf? Tengoklah. Jamil tu isim, kan? Maka khabar kita ataupun predikat kita yang pertama isim, tuan-tuan. Jadi kalau isim, ikut kaedah macam biasa, letak baris depan. Boleh? Isim letak macam biasa, baris depan. Boleh? Okey, jelas? Okey, jelas. Alhamdulillah. Okey, sekarang yang kedua. Yang kedua. Apabila predikat kita dalam bentuk fi'il. Apabila predikat kita dalam bentuk apa, tuan? Dalam bentuk fi'il. Okey, tengok, tuan. Apabila predikat kita dalam bentuk fi'il, maka waktu itu tuan-tuan kena faham. Wajib cari sekali lagi fa'il. Wajib sekali lagi cari maf'ul. Nampak, tuan? Wajib cari fa'il. Wajib cari maf'ul kalau ada. Sebab fi'il kita dah belajar, kan? Setiap kali jumpa fi'il, cari fa'il, cari maf'ul. Boleh, tuan? Boleh kat macam tu? Boleh, tuan. Tengok dekat depan. Okey, saya padam yang ni, tuan. Okey. Yang pertama ni saya letak dekat atas, ya. Muhammad Jamil. Dua-dua isim, kan? Okey, sekarang tengok yang kedua, tuan. Yang kedua, tuan. Yang kedua, Muhammad Yajlis. Muhammad Yajlis. Okey. Berapa kalimah dekat situ? Muhammad Yajlis, 2 kalimah. Yang pertama Muhammad, yang kedua Yajlis, tuan. Boleh? Baik. Apa terjemahan Yajlis? Yajlis terjemahannya ialah dia duduk, tuan. Kita nak kata Muhammad tu sedang duduk. Boleh, tuan? Okey, sekarang tengok, tuan. Jadi Muhammad Yajlis, dia jumlah apa, tuan? Dia jumlah ismiyah. Sebab dimulai dengan kalimah Muhammad, kan? Baik. Jumlah ismiyah kena cari berapa perkara? 2 perkara, iaitu subjek dan predikat, kan? Baik. Mana subjek kita? Subjek kita ialah Muhammad. Subjek kita ialah Muhammad. Baik. Mana predikat kita? Predikat kita Yajlis. Itu predikat kita. Boleh, tuan? Okey. Sekarang,
Kalau tuan-tuan perhati pada Muhammad tuan-tuan, Muhammad tu isim ke fa'il ke haraf? Isim tuan-tuan. Sebab memang kita dah belajar syarat untuk menjadi subjek wajib kalimah isim. Betul tuan-tuan? Baik. Tapi yajlis, dia duduk tuan-tuan. Dia duduk tuan-tuan. Itu predikat kita kan. Ada apa dengan Muhammad? Muhammad duduk. Betul tuan-tuan? Baik. Duduk itu dia kalimah isim ke fa'il? Dia kalimah fa'il. Jadi kalau kalimah fa'il tadi, maka kena cari apa? Kena cari fa'il, kemudian maf'ul kalau ada. Betul tak? Baik, dia duduk. Siapa yang duduk? Dia tu lah. Dia tu refer kepada siapa? Refer kepada Muhammad lah. Boleh tak, Tuan? Boleh. Ada tak maf'ul? Ada tak yang kena duduk? Tak ada. Kalau tak ada nak buat apa? Abaikan saja. Ini kita bagi contoh yang mudah. Sepatutnya kalau nak ada maf'ul, boleh letak maf'ul, Tuan. Boleh tak, Tuan? Sebab apabila predikat kita dalam bentuk fa'il, apa yang tuan-tuan kena faham? Cari fa'il, cari maf'ul. Kalau ada. Jelas tuan-tuan? Okey. Baik, setakat ni. Jelas ke? Faham ke? Tak faham? Jelas dah ada. Tulis di ruang komen. Faham ke tak faham? Yang kedua. Ya. Jadi sekarang saya nak tunjuk tuan. Kalau dalam bentuk isim, caranya ikut kaedah kita, letak terus baris depan. Tak ada masalah. Tapi kalau predikat kita dalam bentuk fa'il, maka waktu itu tuan-tuan kena faham, kena cari fa'il, kena cari maf'ul. Boleh? Okey, sekarang semua jawab. Faham ke ulang? Jawab tuan. Ini bentuk yang kedua. Okey, semua jawab faham ya? Okey. Sekarang, kalau betul tuan-tuan kata faham, fokus lagi. Ketika mana tuan-tuan? Okey, ketika mana ya? Tengok tuan. Ketika mana predikat kita dalam bentuk fa'il tadi, tuan-tuan kena faham, cari fa'il, cari maf'ul tadi kan? Okey, sekarang tengok tuan. Bermula daripada fa'il tersebut sampai maf'ul tadi, semua itu adalah predikat tuan. Bukan fa'il tu saja predikat tuan. Semua tuan. Semua fa'il, maf'ul tadi, semuanya adalah predikat kepada subjek kita. Boleh? Boleh tuan? Boleh? Jelas? Okey, harap-harap jelas ya. Okey, seterusnya. Yang ketiga. Yang ketiga haraf jar. Boleh? Yang ketiga haraf jar. Perhati betul-betul. Untuk haraf jar tuan. Contohnya apa tuan? Okey, saya ambil contoh yang seterusnya. Muhammad fil masjid. Muhammad fil mana tuan? Muhammad fil masjid. Boleh? Okey, sekarang. Muhammad fil masjid tuan. Muhammad fil masjid. Tengok ya. Okey. Ini jumlah apa tuan? Ada berapa kalimah dekat sini? 3 tuan. Yang pertama Muhammad fi dalam al-masjid tuan. Boleh? Okey, sekarang tengok tuan. Muhammad fil masjid ada 3 kalimah dekat sini. Kalau saya tanya Muhammad dalam masjid ni jumlah apa? Dia adalah jumlah ismiyah juga sebab dimulai dengan kalimah Muhammad. Boleh? Baik. Jumlah ismiyah cari berapa perkara tadi? 2 perkara, iaitu subjek dan predikat. Mana subjek kita? Muhammad juga tuan. Subjek kita. Mana predikat kita? Fil masjid. Ini adalah predikat kita. Boleh tuan? Okey, sekarang. Apa yang saya nak bagi tahu, apabila predikat kita dimulai dengan haraf jar ni kan? Fi kan? Maka tuan-tuan, waktu itu tuan-tuan wajib cari majrur tuan-tuan. Jar majrur kan? Kita dah belajar. Kita ada pasangannya, jar dan majrur kan? Baik. Bermakna ketika mana tuan-tuan jumpa predikat kita dimulai dengan haraf jar, waktu itu mesti ada pasangannya. Namanya jar majrur. Boleh tuan? Dia sama macam nombor 2. Pasangan jar dan majrur itu semuanya adalah predikat kepada isim kita. Boleh tuan-tuan? Jangan kata haraf jar saja. Jar dan majrur. Boleh tuan? Jadi dalam ayat kita Muhammad fil masjid, subjeknya ialah Muhammad. Predikat kita mula daripada mana? Daripada fi. Fi saja ke tuan? Fil masjidi. Sebab fi itu jar, selepasnya dinamakan majrur. Jadi fil masjid itu adalah predikat kepada Muhammad. Ada apa dengan Muhammad? Muhammad tu dalam masjid. Bukan dalam saja. Dalam apa? Nanti ayat tergantung. Dalam apa tuan? Dalam masjid. Jelas ke tak jelas? Tulis di ruangan komen. Siapa yang faham ketiga-tiga bentuk predikat kita pada malam ini, jawab Alhamdulillah.
Ya. Jawab alhamdulillah. Boleh? Okey, sila tuan-tuan. Siapa yang marah lagi dekat saya? Siapa yang marah dekat saya ya? Ya, kalau marah bagi tahu apa yang saya kena buat. Kena bagi tahu ya. Okey, alhamdulillah, semua jawab alhamdulillah ya. Okey. Jadi malam ni tuan-tuan dah selesaikan banyak masalah tuan ya. Tuan-tuan dah kenal subjek mestilah kalimah isim. Fa'il mestilah kalimah isim ya. Maf'ul mestilah kalimah isim. Dan fi'il dan predikat pada hari ini ada 3 kemungkinan. Tuan-tuan boleh jadi jumpa dalam bentuk isim. Kalau isim, letak baris depan. Boleh? Kalau dia dalam bentuk fi'il, cari fa'il, cari maf'ulnya. Semua itu adalah predikat kepada subjek kita. Boleh tuan-tuan? Kalau dimulai dengan haraf jar saja. Haraf lain saya tak nak. Haraf jar saja. Maka waktu itu wajib cari pasangannya iaitu majrur. Jar majrur itulah adalah predikat kepada subjek kita. Jelas ke tidak tuan-tuan? Alhamdulillah, semua jawab alhamdulillah ya.